Hakikatnya walaupun manusia mempunyai teknologi seperti kapal yang teguh dapat masuk ke dalam air, adanya perhiasan yang berharga, semua ini kullu man 'alaiha fan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, 'alaiha ini kembali ke atas muka bumi. Semua akan musnah. Mungkin hari ini ada teknologi, contohnya di Jepun, mereka mencipta bangunan, mereka kata anti gempa bumi. Okay, contoh buat jambatan anti runtuh, buat kawasan anti banjir. Namun bila kita tengok ayat 26, ayat ni sebenarnya menjurus kepada last episode sebelum alam ni ditutup oleh Allah menuju ke akhirat, semua akan musnah, tak akan satu pun yang tinggal. Tetapi dari sudut tadabburnya kita dapat faham dan si ayat yang lain, likulli ummatin ajal, sesuatu ni dia tetap ada tempoh limit. Walaupun manusia mendakwa ini anti gempa bumi, anti rosak, anti binasa, tetap kita bila mana kita meneliti ayat ni, walaupun pihak itu ada teknologi yang hebat, dia tetap menyediakan satu plan B. Kemungkinan tu tetap kena disediakan. Kerana sifat benda walaupun sempurna, dia akan sampai satu tempoh akan tergendala. Okay, jadi manusia jangan terlalu optimis. Boleh kita sebut ini anti banjir, ini anti gempa bumi, tapi plan B tetap kena disediakan. Kerana Tuhan sebut semua akan tetap musnah. Lebih-lebih lagi lah musnah ketika kejadian akhirat. Kata Imam Ibnu Katsir, semua akan musnah. Sesuatu yang ada di bumi tanpa keterkecuali. Yang akan kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Tuhan tak luput, Tuhan tak musnah. Allah Taala Maha hidup. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Dalam ilmu bahasa Arab disebut di sini wajhu rabbik, wajah. Di sisi Asy'ariyah, iaitu pahaman ahli sunnah wal jamaah dari sudut Asy'ariyah, mereka menterjemahkan wajhu ini adalah zat Allah, Allah tu. Kerana wajah ni dipanggil sebagai merujuk kepada Allah, bukan wajah seperti wajah manusia di sisi mazhab Asy'ariyah. Baik. Apa makna al-jalal wal ikram? Boleh saja Allah Taala sebut wa yabqa Allah. Wa yabqa dzatullah, tapi dia sambung wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang ternyata mempunyai al-jalal. Al-jalal ni dalam tafsir Ibnu Abbas dikaitkan dengan kalimah al-izmah. Tinggi-tinggi belaka, tak ada yang rendah. Ikram, mulia-mulia belaka. Sifat-sifat Allah tidak ada yang hina ataupun tidak sempurna. Kalimah ni hadirin sekalian bukan sekadar sebutan, ia adalah hakikat ketuhanan. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada sebut, Alidhu, jangan lupa untuk berdoa dengan ungkapan Al-Jalal wal-Ikram. Kita ada hajat, kita ada doa pada Allah, dimulakan dengan Al-Jalal wal-Ikram. Allah Ta'ala amat suka permintaan itu. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut ayat 28, janganlah diingkari terhadap Allah yang telah menurunkan nikmat kepada jin dan manusia dalam pelbagai bentuk. Nikmat yang diberikan ni tumpang dia tak luput, syukurilah, gunakanlah dengan baik, jangan didustakan, ingatlah kepada Allah. Ayat 29, yas'aluku man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'. Segala makhluk yang ada di langit dan di bumi sentiasa berhajat dan memohon kepadanya, yakni makhluk yang beriman. Termasuklah makhluk di langit yang rata-ratanya beriman, iaitu para malaikat, berdoa, bermunajat, beribadat kepada Allah. Allah Ta'ala suka fenomena ni. Walaupun di bumi ni ada manusia yang engkar, tapi masih ada wa katsirun minan nas. Dalam surah Al-Hajj, masih banyak manusia yang setuju Allah itu Tuhan, sujud kepadanya, memuji kepadanya. Tuhan Allah sentiasa berurusan. Dalam setengah terjemahan, Tuhan sentiasa sibuk. Sibuk ni bukan macam sibuk manusia. Maksud sibuk ni adalah Tuhan sudi untuk melayan ataupun melakukan kemurkaannya. Menurunkan kemurkaannya bagi manusia yang tidak sujud, yang tidak beriman kepadanya.
Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya menyebut satu riwayat. Sayyidina Abdullah bin Munid ada bertanya pada Nabi tentang tafsir ayat ini. Maka Nabi pun menyebut apa maksud Tuhan sentiasa berurusan dengan manusia, iaitu Allah sentiasa mengampun hamba yang meminta, menghilang kesusahan bagi siapa yang dihendaki, meninggikan darjat bagi kaum ataupun kelompok manusia tertentu, dan Tuhan jugalah yang boleh merendahkan, menghina, menjatuhkan kelompok kaum tertentu. Ini semua di bawah takbir Tuhan yang berlaku setiap masa tanpa ada tangguh ataupun tidak ada dalam rancangan Tuhan. Maksudnya Tuhan begitu hebat, Tuhan tak lupakan hamba-Nya sama ada beriman ataupun yang melupakan nikmat-Nya di kalangan jin dan manusia. Dalam ayat 31 Allah Taala berfirman, sanafruqu lakum ayyuhas thaqalan. Kami hanya akan mengurus hitungan dan balasan amalan kamu sahaja pada hari kiamat, wahai manusia dan jin. Manusia dan jin tercakup pada kalimah as-thaqalan. Dalam hadis, manusia dan jin juga menerima as-thaqalain. Manusia dan jin ini makhluk yang berat, makhluk yang ada tanggungjawab. Manusia juga menerima as-thaqalain, dua benda berat, iaitu Quran dan sunnah ataupun hadis yang perlu dipikul sepanjang zaman, sepanjang kehidupan. Baik, dalam ayat ni Allah Taala nyatakan, kalau kita tengok mana ayat sebelum ini, Tuhanlah yang berinteraksi, mengurus manusia, dan keputusan pengurusan ini akan melibatkan manusia dan jin. Walaupun di keliling manusia ni ada makhluk yang lain, makhluk lain tak akan terlibat. Jadi bila mana Tuhan nak mengurus hitungan, Allah Ta'ala akan persoal kita, kenapa buat dosa ni? Kenapa masih pilih jalan mungkar? Kenapa pilih jalan maksiat? Dalam tafsir diterangkan, sama sekali Allah Ta'ala takkan tanya, ini dosa kecil ke dosa besar? Apa dosa kamu buat? Tak akan tanya, kerana Tuhan dah tahu. Tetapi sengaja Tuhan persoal, kenapa kamu sanggup buat dosa ni? Ini akan ditanya di akhirat kelak. Tak akan tanya berapa jenis dosa, ini dosa kecil ke, ini dosa besar ke, berapa jenis dosa besar kamu buat? Tak. Berapa jenis dosa kecil kamu buat? Tak. Kerana itu semua sudah ada dalam ilmu Allah. Dan tujuan Allah Ta'ala yang kenapa kamu berbuat dosa ini adalah untuk menggerunkan jin dan manusia di alam akhirat. Pertanyaan itu sebagai azab kepada manusia dan jin. Baik itu Allah Ta'ala minta kenalkan nikmat Tuhan sebelum terlambat. Pastikan manusia dan jin jadi golongan bersyukur, golongan yang pandai mengurus segala nikmat sebelum ditanya tentang nikmat di akhirat kelak. Dalam ayat 33, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kamu dapat menembus keluar dari kawasan langit dan bumi, nak lari daripada takdir Tuhan, kuasa Tuhan, silakanlah. Maka cubalah kamu menembus keluar daripada ruang bumi dan angkasa ini. Kamu tidak akan dapat menembus keluar melainkan dengan suatu kuasa yang mengatasi kekuasaan kami. Masakan dapat, buatlah kalau kamu mampu. Oleh itu, di kalangan ahli tafsir ada dua pentafsiran. Di kalangan ulama salaf, kebanyakan mengaitkan ayat ni ayat sebagai ayat tempelak, herdikan. Kalau benar kamu betul, jin manusia, cubalah lari. Lari daripada takdir. Cari bumi lain, pergilah angkasa. Yang kedua, dalam tafsiran yang agak moden, sebagaimana saya sebut pada awal pengisian kita hari ini, Quran ini boleh dikaitkan tafsir ma'thur dan tafsir ra'i. Ayat ini membuka jalan kepada penerakaan angkasa. Silakan, harus hukumnya pergi ke aerospace, tetapi dengan syarat illa bisultan, dengan kekuasaan momentum ataupun energi yang hebat, teknologi. Sebagaimana kita saksikan NASA hantar roket, hantar angkasawan menerusi teknologi. Teknologi itulah bisultan. Maknanya Quran
membuka jalan kepada teknologi masa hadapan. Oleh itu nikmat ini jangan dikufuri. Jin dan manusia boleh pergi, dan memang jin ternyata mendahului manusia. Mereka boleh terbang pergi ke ruang angkasa raya. Dan pada itu ingat, kelebihan ini datang daripada Allah Azza wa Jalla. Antara bukti ayat ini ada kaitan dengan sains ialah ayat 35. Saya selepas ni akan ringkaskan kepada maksud tanpa saya baca satu persatu untuk jimatkan masa yang berbaki. Bagi golongan yang mendakwa ayat ini kaitan dengan sains ialah Tuhan tak sebut tak boleh pergi. Dan kemudian Tuhan cuma nyatakan ayat 35 walaupun pergi ada batas. Iaitu di sana nanti di langit ada kawasan api yang menjulang-julang dan leburan tembaga cair. Dalam ilmu sains, angkasa ni begitu luas. Ada kawasan penuh dengan batu-batu, komet. Komet biasanya batu berapi. Contohnya di planet, seingat saya, setahu saya, manusia sudah hantar teknologi ke planet Mars, iaitu planet Marish. Tapi belum lagi sampai ke planet Zuhal. Zuhal kita tengok dalam ilmu sains dia ada gelang kan. Gelang itu sebenarnya ada batu-batu yang mengelilingi planet Zuhal. Bila sebut batu dia ada juga api di situ. Kalau tanpa api pun maknanya kawasan itu agak terbatas. Dalam alam yang kita tak ketahui ni, berdasarkan kita amati berdasarkan tafsir Ra'yi, manusia mungkin boleh pergi jauh lagi. Bila pergi jauh akan ada kawasan yang terhalang. Di situ penuh dengan api dan tembaga cair di ruang angkasa. Maka ketika itu fala tantasiran, mereka tak dapat membantu diri, tak dapat pergi dengan lebih jauh. Kalau kita berpandukan tafsir Ma'thur, bermaksud ialah cubalah keluar daripada takdir Allah, tapi tetap tak boleh keluar. Kelak kamu akan disampaikan api dan tembaga cair kerana lawan dengan Allah. Ketika itu jin dan manusia sama sekali tak dapat dibantu. Oleh itu kenangkanlah nikmat Allah sebelum terlambat. Fikirkanlah kebesaran Allah sebelum dihukum di negeri akhirat kelak. Bagi ulama yang menyatakan ayat-ayat ini adalah tafsir bil ilmi, tafsir secara sains, kerana Allah Ta'ala berfirman semua satu persatu berkaitan dengan langit. Kalau ayat ini berdasarkan sesaan neraka, pasti akan disebut tentang naru jahannam ataupun tentang balasan dosa secara direct. Tapi yang ditekan di sini adalah tentang langit. Oleh itu lahirlah dua pandangan di kalangan ahli tafsir. Satu menyatakan ayat ini tentang alam di langit itu ada fenomena wardah. Wardah ni bunga mawar. Bunga mawar dipanggil simbolik kepada benda yang indah. Di langit ada bunga mawar yang berpecah, berkilat seperti minyak. Bagi ulama yang mendokong tafsir bil ilmi, dia kata ayat ini sama sekali tak kaitan dengan neraka sebab bunga takkan kait dengan neraka. Oleh itu bagi ulama yang memilih ini adalah keadaan kiamat, bila kiamat langit kemerah-merahan, itu memang berlaku sebagaimana kata Imam Ibn Kathir. Dan tak salah bagi Allah untuk menyamakan dengan mana-mana makhluknya, walaupun bunga simbol kepada kebaikan ataupun keindahan. Kerana bunga kita tengok di sinonim, kalau bunga mawar sinonim dengan warna merah. Jadi bagi ulama salah, mereka nak kaitkan alam ini kiamat, merahlah yang dapat dilihat dengan mudah menerusi bunga wardah ataupun bunga mawar. Baik, pada ayat 38 Allah Ta'ala minta insafilah sebelum berlakunya kiamat ataupun insafilah. Kiranya kamu ada teknologi meneroka angkasa raya, kamu akan lihat benda yang belum dapat dilihat. Itu terhasil daripada izin daripada Allah. Perkara ini dapat dibuktikan juga melalui sains. Kalau kita tengok dalam Google kan, ada saintis guna teleskop Hubble dan mereka tengok memang langit sentiasa berkembang. Bila dia nak berkembang itu dia akan berlaku fenomena pecah. Pecah itu umpama bunga mawar yang berkilat seperti minyak. Ayat 39 Allah Ta'ala nyatakan pada masa itu iaitu hari kiamat. Manusia dan jin tidak akan ditanya jenis dosa, tapi akan ditanya kenapa engkau sanggup melakukan dosa. Riwayat Sayyidina Ali bin Abu Talhah mengiyakan perkara ini. Nabi menjelaskan manusia sekadar ditanya
apakah jenis dosa dilakukan. Manusia ditanya kenapa melakukan dosa, bukan ditanya tentang jenis dosa. Lalu ayat 41. Akibat manusia sanggup melakukan dosa, manusia akan dihukum dengan cara kakinya dirantai kepada kepala. Kaki dirantai kepada kepala lalu dihumban ke dalam neraka Allah. Kalau kita tengok cerita dalam TV kan, biasanya banduan penjenayah ni akan diikat tangan. Ada juga diikat kaki pada kes tertentu. Ada ikat kaki, tak pergi lari kan. Tapi cuba bayangkan, sesaan dan neraka nanti. Bagi pendosa ini diikat kakinya sehingga kepala. Kaki itu didekatkan kepada kepala lalu dihumban masuk neraka Allah. Ayat 43. Inilah neraka Jahannam yang selalu orang-orang berdosa mendustakannya. Ini baru satu ayat, ada lagi ayat-ayat yang lain. Antaranya dalam surah Az-Zumar, para pendosa akan diheret dengan cara mukanya diheret ke daratan mahsyar, lalu dihumban ke dalam neraka Allah. Ayat 44, diperincikan lagi jenis sesaan. Mereka berulang-ulang, terus diseksa berulang-ulang dalam neraka. Dengan cara mereka juga diberi air yang menggelegak. Air yang menggelegak itu hamim. Ada tak makanan dalam surah Ad-Dukhan, Allah Ta'ala beri buah zakum daripada pohon zakum. Bila makan buah zakum, habis mulut dulu, tengkok dulu, perut pun dulu. Pohon itu bukan dimakan untuk mengenyangkan. Ini kerana ahli neraka begitu mendesak. Dah lama tak makan, dah lama tak minum. Akhirnya diberi minum, tapi diberi minum air yang menggelegak, makanan yang menyeksakan. Oleh itu janganlah kita semua umat Islam, kita dustakan nikmat Allah. Kalau tak, kita akan dikenakan tempat yang sudah tidak ada nikmat. Dalam neraka nanti, neraka ni penghuninya terdiri pada dua golongan. Satu golongan manusia, satu lagi golongan jin, diseksa secara berserentak. Pada ayat 46, Allah Ta'ala nyatakan golongan yang akan dikecualikan daripada azab. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Inilah syarat untuk kita terselamat. Kalau kita takut pada Allah, kita akan dapat selamat dan beroleh Tuhan bagi dua syurga, bukan satu syurga. Inilah dalilnya. Mengikut Imam Ibnu Abi Hatim, asbabun nuzul ayat ini awalnya bersempena dengan Sayyidina Abu Bakar. Bila dia baca ayat ini, dia menyatakan, bila mana dia baca surah Ar-Rahman, beliau menyatakan, alangkah baiknya kalaulah aku tak dikenakan azab. Bila dia baca potongan-potongan ayat yang kita bincangkan tadi, alangkah baiknya aku ni jadi seperti rumput-rumput yang akhirnya dimakan oleh haiwan. Aku tak jadi manusia yang akan terdedah pada dosa. Maka Allah Ta'ala akan turun ayat ni ra'i Sayyidina Abu Bakar. Kerana Sayyidina Abu Bakar antara gerangan yang takut pada Allah. Bila takut pada Allah, kita takut pada Allah, kita bukan lagi beroleh satu syurga, boleh dua syurga. Nabi Muhammad SAW pernah juga baca ayat ini kepada Sayyidina Abu Darda. Ayat ini menarik sebab dapat dua syurga. Patutnya satu bilik syurga pun dah untung, satu rumah pun dah untung. Bila kata syurga ini adalah seluas permukaan bumi. Kita hafaz daripada surah Ali Imran. Allah Ta'ala sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk dapatkan syurga yang seluas permukaan bumi dan langit, khas untuk orang-orang yang bertakwa. Okey, jadi syurga ni begitu luas. Sebab kita dah buat baik macam-macam hal, sanggup tinggal perkara dosa, kita akan dapat ganjaran yang tidak bertepi itu, bentuk yang sangat mengagumkan. Tiba-tiba dapat dua. Nabi baca ayat ni, Sayyidina Abu Darda tanya, apakah orang yang berzina, mencuri itu, dia akan dapat? Nabi pun terus membaca ayat ni. Sayyidina Abu Darda ulang balik. Nabi tetap baca ayat ni. Akhirnya Sayyidina Abu Darda tanya kali ketiga,
dia berzina, dia buat maksiat, dia ambil benda orang, takkan dia dapat dia syurga? Dengan alasan dia takut pada Tuhan selepas itu. Lepas tu dia insaf, dia dah takut pada Tuhan, tiba-tiba dia boleh dapat dia syurga. Pada kali yang ketiga, Nabi Muhammad SAW pun menyebut, ya, ia akan mendapat walaupun Sayyidina Abu Darda tidak suka. Nabi sebut ni sebagai komentar kepada pertanyaan Sayyidina Abu Darda. Ikut setengah riwayat, ayat ini juga pernah dibaca oleh Sayyidina Umar di zaman selepas kewafatan Nabi. Dibaca di khalayak ramai. Ketika ini ada satu kes, ada seorang anak muda yang dikenali sebagai budak liar. Tiba-tiba dia mati mengejut. Bila mati mengejut, warisnya jadi cemas, kan mati tanpa sakit, mati tanpa aksiden, mati bukan kerana kes kesihatan, mati bukan kerana dibunuh orang. Mereka pergi jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun pergi tengok jenazah. Sayyidina Umar pun tanya, apa lelaki ni buat sebelum dia mati? Sebab lelaki ni kita kata macam mak rempit lah. Kan, dak edik ke, budak yang liar, curi barang, budak masalah. Tengok-tengok dia mati mengejut. Maka kerabatnya pun sebut, sebenarnya anak kami ni memang buas. Tapi dekat dia nak mati. Tiba-tiba dia pergi semayang. Habis semayang, dia mati terus. Maka Sayyidina Umar pun membaca ayat ni, siapa yang mati dalam keadaan takut Tuhannya, diberi kepadanya 2 syurga. Hadirin para penonton, para pendengar yang dikasihi sekalian, ayat ini ada perkataan maqam. Bagi setengah ulama tafsir menterjemahkan barang siapa yang takut ketinggian, kemuliaan, balasan baik dan buruk Tuhannya, dia akan dapat 2 syurga. Itulah maksud maqam. Kadang kita jumpa istilah maqam ni merujuk pada kubur. Tak, maqam ni maksudnya kekuasaan ataupun janji baik dan buruk di sisi Tuhan. Okey, pada ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban tu saya tak perincikan kerana para pendengar, para peserta boleh kaitkan dengan penjelasan saya pada setiap ayat yang masih berbaki dalam masa 10 minit ni, insya-Allah. Okey, kita tengok setakat mana yang kita sempat. Malulah kalau kita nak tengok sampai habis mungkin tak kesempatan. Memadailah kita mampu hari ini kita tengok dah sampai 50% daripada surah Ar-Rahman. Allah Ta'ala berfirman, Dawata afnan. Dalam 2 syurga nanti yang akan diperolehi ni, pasti ada jenis-jenis pohon dan buah-buahan. Kita mungkin tertanya, kenapa dalam syurga tak cerita ada kereta? Dan syurga ada tempat permainan. Sebenarnya dicerita tentang pohon, air sungai, ini adalah sumber ketenangan yang lazim bagi manusia. Kan, tanda orang tu berharta di dunia ni, dia ada kebun, dia ada laman rumah, dia ada pokok, dia ada ladang, buah-buahan, makanan yang cukup. Sekali lagi Tuhan ungkit, kamu akan dapat benda ni dengan bentuk yang lebih indah. Tanda kamu ada aksesori yang lain, didahulukan. Kamu akan ada pohon, ada tanah yang tersendiri. Pohon yang indah. Bagi Hamka, dia mentafsirkan afnan. Bagi setengah ulama, afnan ni ialah cabang-cabang pokok buah-buahan. Tapi bagi Hamka juga, dia kata tafsirkan secara moden, maksudnya ialah ada pohon dan perhiasan baru yang belum pernah ada di bumi dihadirkan dalam syurga. Itulah maksud afnan. Dan seterusnya pada ayat yang ke-50. Fihima aynani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan syurga ada 2 mata air yang mengalir. Kerana air juga sumber kehidupan. Tanda manusia ni mewah, dia ada air kolam di rumah. Kan rumah ni hebat, dia beli rumah kondominium, beli rumah banglo, tepi tu ada sungai pula, sungai waterfall. Allahu Akbar, seronok dia. Rumah tepi laut. Dalam syurga ada lagi sumber air, iaitu 2 mata air yang mengalir untuk kita bersukaria dan juga untuk minum. Dalam tafsir Imam Hasan Al-Basri menamakan ainan ada 2 jenis. Satu namanya tasnim. Mungkin kawan moderator ahli jawatankuasa pelajar UC ada nama kawan tasnim, mungkin perempuan pun ada nama tasnim kan. Tasnim ni nama mata air dalam syurga. Satu lagi kalau kita tengok dalam surah Al-Insan,
adanya nama salsabil. Salsabil ini adalah nama mata air dalam syurga. Tuhan perincikan tajrian yang mengalir. Bila kita tengok air mengalir jadi tenang. Bila tengok air mengalir maknanya sudah tentu kalau ada kehidupan di bumi ini, ada ikan, ada batu-batu di dalamnya, menarik perhatian, air yang segar, jernih. Tambah lagi lah dalam syurga kelak. Saya sebutkan tadi mata air ni fungsinya yang pertama ialah sebagai tempat ketenangan. Yang kedua ialah tempat bersukaria. Kan atas dunia ni kan, tempat yang kita pergi cuti sekolah ni, kadang ibu bapa bawa anak-anak ni kita pergi ke taman tema air. Kat mana ada taman tema air, air sikit, air mengalir, air banyak. Syurga begitulah. Bahkan lebih hebat lagi. Manakala yang ketiga, masuk ainani tajrian ialah tempat kita minum. Contoh dalam syurga, kita biasanya kita tergambar minum di dunia ni, kita minum dalam cawan. Kita pergi tadah air, ada orang hidang dia tuang air daripada jug turun kepada cawan. Tapi teknologi dalam syurga, kita nak minum je, tasnim dan salsabil ni dia akan keluar sendiri automatik. Contoh dalam rumah saya ni, isteri saya beli air kowe. Air kowe kita kena pergi tekan, keluar air. Tapi kalau syurga ni, kita cakap je. Kowe, tasnim dan salsabil ni dia akan keluar sendiri, datang kepada kita di tepi. Kita pergi mana pun, dia auto akan keluar di tepi. Inilah teknologi Allah. Ayat 52, fihima min kulli fakihatin zawjan. Syurga itu terdapat macam buah-buahan yang berpasangan. Allah Ta'ala boleh nyatakan dalam syurga ni sekadar ada buah-buahan, cukup. Tapi sengaja zawjan, artinya berbanyak spesies. Kita tengok dalam dunia, contoh buah pisang, ada pisang emas, pisang raja, pisang perangan, pisang tanduk. Sekali lagi dalam syurga dihadirkan. Cuma berbeza pandangan di kalangan ulama tafsir, ada menyatakan Tuhan datangkan balik buahan macam di dunia. Pisang datang balik. Kurma datang balik. Ada juga mengaitkan namanya serupa tapi sudah berbeza, bahkan lebih nikmat. Hakikatnya kita akan tengok dalam syurga kelak. Hakikatnya juga buah-buahan tetap ada, cuma semacam ataupun tak. Ini memberi makluman kepada manusia bahawasanya buah-buahan antara makanan yang terbaik. Okey, ayat yang selanjutnya dalam masa yang berbaki, Tuhan nyatakan nikmat dalam syurga kelak. Tadi nikmat atas dunia. Inilah nikmat yang pasti berlaku, yang bakal kita nikmati, kita semua sidang peserta sekalian. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannataini dan. Mereka bersenang-senang di tempat masing-masing dalam syurga itu dengan berbaring di atas hamparan-hamparan. Maksudnya masuk syurga dah rehat. Atas dunia kita penat sedikit. Dunia mazra'atul akhirah, kata Nabi SAW. Dunia adalah tempat bercucuk tanam menuju ke akhirat. Akhiratlah tempat kita tuai hasil. Apa kita buat ada balasan, sama ada baik ataupun buruk di negeri akhirat kelak. Tapi bila masuk dalam syurga, sudah tidak ada istilah ibadat. Tak perlu puasa, tak perlu keluar zakat, tak perlu tunai haji dan sebagainya. Hanya berehat. Dalam tempoh berapa lama? Selama-lamanya. Yang lapisan, bila kita duduk di atas hamparan itu, tanda tempat disediakan dengan begitu menarik. Lapisannya terdiri pada sutra tebal yang bersulam. Sutra antara jenis pelengkap pada benang yang cukup mahal, cukup meselesakan, cukup mewah. Itu tanda simbolik pada sutra. Ada lagi benda lain. Contohnya dalam syurga penuh dengan permata, penuh dengan intan. Dan nanti kita akan jumpa, cuma saya tak sempat untuk dikemukakan pada waktu sekarang. Tadi dalam ayat sebelum ini, Allah Ta'ala berfirman, bagi siapa takut pada Tuhan akan diberi 2 syurga. Tapi ayat lanjutan pada Rahman, ada 2 lagi syurga tambahan. Di mana setiap satu syurga ini, saya sebut yang terakhirnya, kalau 2 syurga tadi, 1 emas. Bahan binaannya banyak emas. Satu lagi daripada perak. Bila mana Allah Ta'ala sebut wadanal jannataini dan, kami sudi bagi lagi tambahan bonus 2 syurga lagi. 2 syurga lagi pun dalam hadis emas dan perak. Apa artinya?
Artinya kalau kita dapat syurga 4 ni, 2 emas, 1 emas kelas lain, 1 lagi emas kelas lain. 2 lagi syurga berbaki, 2 campur 2, 4, perak kelas lain, perak kelas lain. Emas tu sendiri pun dia ada jenis-jenisnya. Semua ini akan menjadi kepunyaan yang pasti untuk orang-orang beriman dengan syarat. Dan akhirnya, bila mana kita pulang ke negeri akhirat, kita pulang sebagai hamba Allah yang benar-benar mensyukuri nikmat, teringatkan Allah sebagai pemberi nikmat. Tuhanlah yang Maha penyayang, Maha pengasih. Jangan dilupakan Allah, taat kepada Allah tanpa berbelah bahagi, maka kita akan dapat syurga yang sangat indah. Bukan dapat sekadar 2, dapat 2 lagi tambahan. Sebagaimana yang tertera dalam ayat ini, wajanal jannataini, dan buah-buahan, kenikmatan, kedudukan syurga itu dapat didekatkan lagi kepada orang beriman untuk dinikmati di alam sana. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ajaran Islam, menerusi surah Ar-Rahman ini agar sama-sama kita berjaya di dunia dan akhirat. Kesimpulannya daripada apa yang saya sampaikan, kerana keterbatasan masa, akhirnya saya pergi kepada pengajaran. Allah adalah Tuhan penganugerah nikmat. Yang kedua, jin dan manusia diberi kesempatan kehidupan yang perlu disyukuri. Dan ketiga, terdapat rahsia agung tersurat dan tersirat dalam penciptaannya di dunia dan akhirat yang dapat kita tatap daripada surah Ar-Rahman. Ternyata dan surah Ar-Rahman, rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Terima kasih banyak di atas perkongsian, di atas program kita pada pagi hingga tengah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya pun maaf di atas tersalah bicara, yang baiknya datang daripada Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Saya serahkan kembali kepada moderator majlis. Sekian. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Jazakallahu khairan katsira kepada Fadil Ustaz di atas penerangan dan perkongsian yang penuh dengan hikmah semasa tadi. Jadi diharapkan daripada perkongsian yang disampaikan dapatlah kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kita menambahkan kefahaman kita dalam ilmu Al-Quran dan ilmu keagamaan, insya-Allah. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Jadi pihak majlis amatlah mengalu-alukan kepada semua peserta untuk bertanya soalan kepada panel. Mana-mana yang ada mana-mana peserta yang ada soalan, bolehlah buka mic dan kamera untuk terus bertanya kepada Al-Fadhil Ustaz. Bagi peserta yang masalah, boleh juga bertanya soalan dalam ruangan komen. Dan pihak majlis akan membacakan soalan yang ditunjukkan. Jadi ada apa-apa soalan daripada peserta? Kalau tak silap saya, saudari Bariatun Nura, dalam chat macam ada soalan keluar. Mungkin pihak moderator boleh ajukan soalan tu di samping kita buka soalan untuk bertanya secara lisan. Saya bacakan ya, Ustaz? Ya, sebab saya tak nampak. Allah SWT lelaki tersebut tetap menjadi suami. Tidak. Soalan dia. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, adakah hadiah atau anjuran mengenai bila waktu terbaik atau khusus untuk mengamalkan surah Ar-Rahman? Terima kasih di atas pertanyaan moderator dan juga penyoal secara khusus. Adakah ada waktu tertentu untuk mengamalkan surah Ar-Rahman? Kalau kita tengok berdasarkan hadis yang sahih, tidak ada nas yang jelas ataupun nas yang menunjukkan kepada itu.
Sebagaimana surah Kahfi kan, dia ada beberapa petunjuk yang agak jelas dibaca pada hari Jumaat. Tetapi surah Rahman ni dia fleksibel, kita boleh amalkan pada bila-bila masa kerana tidak ada hadis yang memberi guideline secara khusus. Tetapi mungkin adalah pandangan di kalangan ulama tertentu yang mensyorkan baca. Contohnya nak baca sebelum Jumaat ke, pada petang Khamis ke, pada hari Selasa ke, itu dipanggil syur, saranan. Tapi kalau kita tengok pada nas, dia ada nas yang soreh tentang hal ini. Terima kasih Ustaz atas jawapan yang diberikan. Soalan kedua, jika semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, adakah usaha yang manusia lakukan itu perlu? Contoh, tidak suka dengan seorang lelaki dan berusaha untuk tidak dijodohkan. Tetapi takdir Allah, lelaki tersebut tak menjadi suami. Jadi perlukah lagi manusia berusaha? Jika semuanya sudah ditakdirkan, mohon penjelasan daripada Ustaz. Mohon maaf moderator dan penyoal, saya tak sempat nak tengok soalan tu kerana keterbatasan skrin ni, tapi saya dapat tangkap lah tentang takdir ni kan. Terima kasih atas soalan yang bernas ni. Kalau semua sudah ditakdirkan, kenapa kita perlu berusaha? Dalam hal ini dia berkaitan dengan pemahaman yang agak mendalam lah dalam ilmu akidah. Dalam pahaman ahli sunnah wal jamaah, satu poinnya, perkara pertama ialah hebatnya Tuhan, dia dah tentu semuanya. Kan, dia tahu dah utusan kita nak dapat apa untung ataupun rugi, syurga, neraka, setiap saat hidup ni Tuhan dah tentukan, Tuhan dah tahu result. Ini kerana hak Tuhan, kerana Tuhan itu maha mengetahui, dia Tuhan. Kita yang bukan Tuhan ni pun, kadang kita buat benda kita tahu waranti kan. Benda ni dia boleh tahan berapa lama. Ada juga waranti, dia janji setahun. Kan, dia kata setahun okey, tengok-tengok 1 bulan dah out. Ataupun dia kata benda ni macam mana pun akan elok dalam kadar 10 tahun. Tapi lepas 10 tahun dia akan damage. Tengok-tengok 30 tahun tak damage, tak rosak. Ini perkiraan ataupun keadaan manusia yang kadang menjadi, kadang tak. Tapi hebat Tuhan bila dia nyatakan dia tahu sampai ke alam akhirat. Sampai bila-bila dalam ilmu Tuhan yang berbeza dengan kemampuan dan teknologi manusia. Perkara yang kedua ialah Allah Ta'ala walaupun dia menentu, dia memberi peluang kepada kita untuk berusaha. Takat mana kita usaha, takat mana kita bersungguh, itu hasilnya. Dalam orang beriman ni, kalau kita berusaha bersungguh tapi tak dapat, kita kena faham ada hikmah. Tuhan tu jugalah yang tahu pulangan baik untuk kita kerana kita dah buat benda baik. Kalau kita dah usaha dah, kita dah cari jodoh yang baik. Dan dalam soalan ni berkaitan dengan jodoh tapi saya tak dapat nak cakap tadi kerana keterbatasan skrin ni. Ada usaha tapi tiba-tiba dapat jodoh yang tak baik. Tang dia tu tak apa dah. Dia ni sebagai ujian kepadanya untuk tambah pahala. Dan pada itu dia dapat jodoh yang tak baik, dia ada lagi option yang Tuhan benarkan. Dia perlu terus berikhtiar. Contoh, pergi mahkamah ataupun sudah penyelesaian dia terpaksa bercerai suami isteri. Sampai peringkat tu dia tak boleh kata aku tak boleh bercerai walaupun suami aku ni jenis tak semayang, dera isteri, tak cari nafkah. Aku tak boleh cerai, aku tak minta cerai pada dia sebab ni ketentuan Allah. Tak. Allah Ta'ala yang sama itulah bagi syariah, bagi jalan keluar tak ada permasalahan hidup. Oleh itu sebagai ahli sunnah wal jamaah yang faham akidah, bukan seperti Jabariyah. Jabariyah ni dia pulang kepada takdir. Biarlah Tuhan tentukan, aku duduk saja. Jangan jadi seperti Qadariyah pula. Qadariyah ni dia kata aku ada tangan, aku ada akal, akulah penentu kehidupan. Tak, ada benda kita usaha tak menjadi juga. Oleh itu ahli sunnah menyatakan tentang result kita serah pada Allah. Yang penting kita dah usaha. Kita dah berdoa. Doa antara penyelamat kepada takdir. Walaupun kita sedang dapat jodoh yang tak baik, cara hidup yang suka, kita berdoa inna ma'al usri yusra. Selepas kesulitan, Tuhan akan datangkan kesenangan, hikmah di kemudian hari. Cuma sabar seketika. Banyak kala berdoa. Dalam mafhum daripada hadis, ada satu perkara yang menyebabkan terungkai segala takdir. Maksudnya Tuhan dah tahu nak ubah takdir tu apabila hambanya berdoa bersungguh-sungguh.
tidak akan disia-siakan hamba yang dekat kepada Tuhan. Ud'uni astajib lakum, insya-Allah. Terima kasih Ustaz untuk penjelasan yang diberikan. Dalam aplikasi WhatsApp ada juga soalan. Saya bacakan soalan Ustaz ya. Yes. Okey. Apakah kitab tafsir yang terbaik dalam usaha untuk kita mentadabbur Al-Quran, dan bagaimanakah cara untuk mentadabbur Al-Quran dengan lebih berkesan? Adakah cukup dengan sekadar merujuk kepada terjemahan Al-Quran? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih banyak atas soalan yang cukup baik ini berkaitan dengan ilmu tafsir. Alhamdulillah dalam dunia Islam ni karya tafsir ni sangat banyak dan terus berkembang daripada zaman ke zaman. Sebab makna Al-Quran ini dapat diterjemah mengikut zaman dan ilmu yang terus berkembang. Awalnya memang ada tafsir seperti Ibn Kathir, tafsir Imam Tabari, Al-Qurtubi, tafsir Az-Zamakhsyari. Ini tafsir dipanggil tafsir yang merintis. Dan pada itu, walaupun tafsir yang merintis yang mula jalan untuk terangkan maksud Al-Quran, mereka sebenarnya ada letak dalam karya mereka, rojoklah juga tafsir yang lain kerana makna Quran ini pelbagai sudut, ilmunya luas. Okey, maknanya inilah keindahan tafsir terdahulu. Dia tak kata tafsirnya secara mu'tamad. Dan dalam riwayat, contohnya Ibn Kathir sendiri pun ada riwayat yang dhaif, ada riwayat yang tergantung. Oleh itu bila kita jumpa part macam ni, kita pergi rojok pula tafsir yang lain. Oleh itu kesimpulannya dalam mengaji tafsir ni kita tak boleh bergantung kepada satu-satu kitab. Cuma untuk cara ringkasnya lah, baru nak kenal, nak mengaji cara basic, kita hendaklah kenal tafsir Ibn Kathir. Kerana metod tafsir Ibn Kathir ni, dia tak lupa secara nak sokong ayat tu dia datangkan hadis. Dia datangkan riwayat yang dekat di zaman tersebut. Dia tak suka kepada nak jelas ayat tu, dia datang pandangan sendiri dulu. Oleh itu bila kita baca tafsir Ibn Kathir, kita akan dapat maklumat yang dianggap authority. Tetapi saya ulang balik, meskipun tafsir Ibn Kathir hebat dari segi itu, tapi ada setengah ayat tanpa sokongan juga. Ada riwayat yang dhaif, ada riwayat yang tergantung. Jadi bila tergantung, dhaif ataupun Ibn Kathir sendiri berijtihad, maka kita kena ambil pula tafsir yang lain. Pokoknya bagi siapa yang nak dalami tafsir, nak jadi tokoh nak bidang ni, dia tak boleh baca sendiri. Dalam perkara yang kontroversi, confused, tak faham, dia hendaklah rojok pada ilmuan yang lain, ataupun bila mana dia refer buku yang lain pun, dia kena pastikan buku tu bertepatan. Ada banyak macam masalah fiqh lah. Dalam mazhab Syafi'i kita pun contoh dalam bab sujud syukur dan sujud tilawah ni pun ada 3 aqwal. Ada yang kata nak mula sujud tilawah, sujud syukur tu angkat tangan takbir. Dalam pandangan mazhab Syafi'i sendiri pun ada yang kata terus sujud dan bagi salam sahaja. Ada yang kata sujud dan bagi salam sahaja, macam-macam pandangan. Itu dalam masalah mazhab Syafi'i sendiri. Tambah lagi dalam tafsir ada keluasan dan reference yang pelbagai. Okey, oleh itu sekadar kita nak amati makna, tak salah kita ikut terjemahan. Okay, contoh kita nak baca peribadi, nak terang pada anak, nak terang pada rakan sejabat, ataupun sekadar kita nak tahu makna, baca terjemahan. Saya sarankan antara yang baiklah di negara kita ni adalah tafsir pimpinan Ar-Rahman. Tapi kalau kita nak mendalam, contoh tadilah yang mendalam tadi tu, wan najmu wasyajaru yasjudan. Kalau dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, dia terang antara kebesaran Allah ialah tumbuhan kecil dan pokok besar yang sujud kepada Allah. Tapi rupanya dalam ilmu tafsir, wan najmu itu merujuk kepada bintang itu sendiri. Jadi bila kita tengok tafsir yang lain, kita akan dapat pelbagai dimensi maknanya. Tambah lagi lah dengan perkembangan zaman, antara yang membantu kita memahami Quran yang sangat lebar maknanya, mendalam intipatinya, ialah kita juga kena pergi rojok tafsir bersifat ilmiah, tafsir sains, seperti yang diketengahkan oleh Dr. Zaghlul An-Najjar. Tapi kesimpulan daripada pertanyaan ini, saya juga ingin menyeru kepada semua pihak dan diri saya berhati-hati juga. Ada ramai juga karya tafsir tertentu yang berijtihad secara berlebihan. Contohnya ada tafsir walaupun datang daripada alim ulama. Sebab itu penting pengajian tafsir ni supaya
kita dapat kesan yang mana muktabar, yang mana ghairu muktabar, yang mana okey, yang mana tak dianggap berada pada arus sebenar. Contoh, tafsir daripada ulama yang hebat, dia menyatakan virus adalah syaitan. Ini tak dapat diterima pakai oleh tafsir tentu, kerana tak ada nas yang menyokong dan dia sekadar makhluk Allah. Kan dia, penyakit adalah syaitan. Dia terlalu macam ekstrim dalam mengaitkan semua benda negatif sebagai syaitan. Kalau macam tu, bateri pun ada positif dan negatif. Bahagian yang tolak itu, negatif itu adalah syaitan. Ini ada dipanggil tafsiran yang terlalu ekstrim, yang terkeluar daripada arus lazim. Mudah-mudahan kita dapat kena pasti, insya-Allah selamat bila kita baca tafsir Ibnu Katsir. Dan kesimpulan lagi yang saya ingin kongsi, kalau jalan mudah lah untuk para penuntut ilmu khususnya di USIM kan, kalau kita nak baca tafsir Qurtubi, Tabari, kadang tak sempat. Kadang banyak ada benda yang kadang kita tak faham kan, nak kena rujuk makan masa. Antara jalan singkatnya yang agak memudahkan kita pada masa sekarang ialah ada dua bahan. Okay, bagi tuan-tuan perempuan pun kalau nak baca boleh baca translate English ataupun dalam bahasa Arab itu sendiri, dan juga ada terjemah dalam bahasa Melayu. Ada dua kitab yang membantu kita cara cepat. Yang pertama ialah Tafsirul Munir yang dikarang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Yang kedua ialah Safwatut Tafasir. Saya ulang, Safwatut Tafasir yang dikarang oleh Syekh Dr. Ali As-Sabuni, ulama Makkah. Dia dah tengok Tabari, dia tengok Qurtubi, dia buat satu conclusion, inilah rumusan daripada tafsir. Jadi kita baca yang tu, kita dah agak senang untuk mengamati maknanya. Mudah-mudahan kita dapat dekat dengan makna Al-Quran dan mengamalkan inti-peti Al-Quran itu. Terima kasih Ustaz atas jawapan yang diberikan. Ada apa-apa soalan daripada peserta? Boleh buka kamera atau buka mic. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ingin saya bertanya, pada hari ini kita mendengar akan perkongsian daripada Ustaz berkenaan dengan surah Ar-Rahman. Kita dengar hari ini berkenaan dengan syurga, yang mana ada dapat mengalirnya air mata air, ada yang pokok-pokok dan juga dusun-dusun, di mana orang mukmin bakal menempat di situ. Dan soalan saya adalah, saya ingin bertanya, adakah di sana terdapat surah-surah lain yang menceritakan kisah penceritaan yang sama macam yang diceritakan dalam surah Ar-Rahman? Terima kasih Ustaz. Saya tak pasti siapa yang tanya soalan ni. Nama apa? Saudari Mariatun, siapa dia yang tanya tadi? Saudara Hani. Ya? Saudara Hani. Hani? Hanif. Ikhmi ya? Hanif. Saudara Hani. Maaf tak kurang dengar sikit. Masalah di rumah saya. Okay, Saudara Hani. Okay, bagus soalan daripada pembaca doa tadi. Maaf tak clear. Saya masalah audio sikit di rumah saya ni. Okay, terima kasih. Soalan yang baik kerana kita memahami ayat Al-Quran. Tadi ditanya tentang ada tak surah lain yang berkaitan dengan Ar-Rahman dari si kontennya. Sudah tentu ada banyak, kerana style Al-Quran ini surahnya memaparkan Bashir wa Nadhir. Janji baik iaitu berkaitan dengan syurga, janji buruk berkaitan dengan neraka. Antara keindahan tartib suar ni adalah susunan surah, ialah berlakunya munasib al-ayah. Okay, apa maknanya? Tartib as-suar ialah susunan 114 surah. Dimulakan surah Fatihah sampai Qul a'udzu birabbinas. Dia susunan ini ada munasib al-ayat, kesinambungan konten ayat. Okay, surah Ar-Rahman dia rentetan daripada surah sebelum itu. Okay, surah sebelum itu surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar mengingatkan kepada golongan yang melupakan ayat Allah, melupakan janji Allah akan terima neraka. Okay, awal surah Al-Qamar ialah tentang
mereka lupa kebesaran Allah, iaitu penciptaan bulan. Kan dalam bulan, dalam riwayat pihak musyrikin minta Nabi belah bulan yang mengambang, Nabi dapat buat. Tapi surah Qamar menjelaskan mereka tengok tapi mereka tak ikut pun. Mereka cabar tapi akhirnya mereka tetap menolak Nabi SAW. Justru golongan yang tengok kebesaran Allah, ikut cakap Nabi, dia akan dapat apa yang bakal diganjarkan oleh Ar-Rahman. Lalu Allah Ta'ala perincikan orang yang ambil ajaran pada Nabi dalam pada surah Ar-Rahman. Jadi dalam surah Al-Qamar dia ada sedikit kesinambungannya, lalu lebih khusus dalam surah Ar-Rahman. Kemudian selepas surah Ar-Rahman adanya tartib surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah pun adalah kesinambungan tentang nikmat syurga, tetapi taklah dia cerita tentang nikmat di dunia dah. Lebih kepada fokus nikmat dalam syurga. Kan awal tu tuan peringat dulu dari segi nadir, jangan mendustakan hari kiamat. Hari kiamatlah hari yang kami tinggikan golongan beriman, rendahkan golongan tak beriman. Lalu Tuhan terus fokus yang beriman akan dapat satu demi satu, kemudian ditutup dengan janji buruk kepada golongan yang di sebaliknya. Jadi kesimpulan pada pertanyaan yang baik daripada pembaca doa tadi ialah surah Ar-Rahman adalah akrab dengan surah Al-Waqi'ah dari segi paparan nikmat syurga dan paparan nikmat neraka. Mungkin kita satu soalan berbaki kerana masa tak mengizinkan. Sila. Okay. Saya cuba cakap soalan daripada WhatsApp, Ustaz. Soalan terakhir. Bagaimanakah untuk kita terus mengingati nikmat-nikmat Allah sedangkan manusia kadang-kadang diuji? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Sekali lagi, Saudari Bariatun. Soalan dia, bagaimanakah untuk kita mengingati nikmat-nikmat daripada Allah sedangkan manusia kadang-kadang diuji? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Okay, Masya Allah, soalan yang sangat berkait dengan intipati surah Ar-Rahman. Apatah lagi bila kita tengok 31 ayat yang berturut-turut menyebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam mengingati nikmat ni bukan satu benda yang mudah. Kita senang dapat nikmat, kan, senang seronok dengan nikmat, tapi kita mudah melupakan nikmat dan pemberi nikmat. Lalu jadilah istilah orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat ini berlaku pada orang Islam dan bukan Islam lah. Bukan Islam lagi-lagilah kufur nikmat. Kerana mereka mungkin seronok dengan nikmat, mereka juga ada buat charity terhadap nikmat. Contoh, berlaku banjir kan. Orang kafir pun tak beriman, non-Muslim pun bagi bantuan. Bila kita tanya dia, cik kenapa bagi bantuan? Oh, kita sudah ada banyak duit, kita pun kena bagi. Kita boleh kongsi duit, kita kongsi bantuan, kita kongsi kelebihan. Maknanya dia syukurlah tu. Tetapi dia bukan syukur yang jelas, syukur yang betul-betul kerana dia lupakan Allah tu. Kalau betul dia bersyukur, dia ingat Islam dah ajar benda baik, Tuhan ni lah yang tak sama macam berhala ni lah yang bagi nikmat. Itu kemuncak syukur yang sepatutnya. Orang Islam pula ialah mereka tahu Allah tu Tuhan, tapi mereka tak terjemahkan syukur itu dalam bentuk taat. Tak terjemahkan syukur itu dalam balas balik nikmat Allah. Oleh itu untuk saya, sidang pendengar, para peserta, untuk kita jadi golongan yang benar bersyukur ni, yang pertamanya ialah cara ringkasnya, kita ingatlah Allah selalu. Bila ingat Allah selalu ni, kita takkan buat benda yang Tuhan murka. Kan, itu orang bersyukur. Syukur ni bukan nanti alhamdulillah, syukur ni bagi bantuan, tak. Yang firstnya ingat Allah tu. Yang kedua, bagaimana cara bersyukur ialah benda kita dapat, kita nak kongsi dengan orang. Kan, dapat makanan, kita kenal ada orang tak dapat, kita pun nak bagi dia dapat sama. Yang ketiga ialah jangan banyak memuji Allah. Kan, alhamdulillah itu sendiri. La in syakartu la azidannakum. Yang keempat, agar kita jadi golongan yang tidak melupakan syukur ialah dengan berdoa supaya jadi orang bersyukur. Tak ada dia anggap orang itu tak bersyukur apabila dia hanya berdoa je. Sebab dalam doa, kan, kita anggap orang syukur ni alhamdulillah bawa tasbih, bagi bantuan pada orang, bersyukur dia ni, puji orang bagi bantuan, puji orang bagi duit. Satu seginya dia tak buat benda ni, tapi dia wajib berdoa. Sebab dalam doa alhamdulillah, pujian pada Allah.
Bila berdoa, umpamanya doa yang warid pada Nabi SAW, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah Tuhan, bantulah aku dalam mengingatimu, mensyukuri segala nikmat-Mu, dan berilah kepadaku kekuatan untuk memperelokkan lagi ibadat kepadamu. Dan seterusnya, langkah terakhir agar kita jadi orang tak melupakan nikmat ialah bila mana kita dapat satu nikmat, kita rasakan kalaulah orang lain, kalau kita dapat nikmat tapi orang lain tak dapat, kita cuba berada di tempat dia dengan perasaan psikologi. Okay, contoh, kita dapat nikmat boleh makan sehari sekali je, sikit. Alhamdulillah aku dapat benda ni, tapi ada orang langsung tak dapat, aku ni dapat sedikit. Okay, contohlah dia usaha study siang malam, tengok-tengok dapat B minus. Kan kita dah usaha dah. Alhamdulillah lah, kadang ni lah aku usaha pun. Ada orang dapat C, ada orang tak lulus. Syukur kita. Yang dapat A pula, Alhamdulillah lah, bukanlah kerana aku pandai, tapi kerana Tuhan izinkan sedikit usaha aku. Dan bila mana aku cerdik ni, dapat A+, ni dapat A ni, aku nak tolong orang lain supaya la in syakartum la azidannakum. Terima kasih di atas soalan-soalan yang dilontarkan. Alhamdulillah, soalan yang cukup bernas. Terima kasih banyak kepada moderator, Saudari Bariatun, Saudari Aminah Nur. Tak lupa juga pada pengarah program Nur Saqifah, seluruh ahli jawatankuasa daripada grup yang telah merancang sekian lama, dan tak dilupakan juga para peserta daripada Masjid Datuk Kelana Petra. Didoakan agar semua, termasuk saya, kita berada dalam redha Allah kerana kita berusaha untuk mengamati surah Ar-Rahman yang menjadi salah satu surah istimewa di dalam Al-Quran Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, demikianlah sesi soal berakhirnya sesi soal jawab kita. Maka berakhirlah kedua-dua slot kita dalam majlis ilmu pada hari ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada ahli panel Ustaz Yusri selaku panel kita pada hari ini untuk memberikan penerangan dan perkongsian ilmu tadabbur Al-Quran dan hikmah dalam surah Ar-Rahman. Jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz. Selain itu, sekalian penghargaan diberikan untuk ahli jawatan kuasa Biro Pemerkasaan Wanita dan Keluarga Masjid Datuk Kelana Petra Putra Negeri Sembilan di atas kerjasama baik yang diberikan dalam menjayakan program kita pada hari ini. Tidak dilupakan juga jutaan terima kasih diucapkan kepada para hadirin yang turut serta menghadiri majlis ilmu kita pada pagi ini. Saya selaku wakil dari pihak majlis menyusun 10 jari memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan di sepanjang mengendalikan majlis ini. Segala nasihat dan teguran amatlah diadu-adukan untuk kebaikan kita bersama. Jadi sebelum kita akhiri majlis, sekejap saya menjemput semua peserta untuk